Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ambil kesempatan untuk mendapatkan tokoh-tokoh negeri yang banyak berkhidmat dan beri sumbangan sangat berarti, dan saya fikir boleh kita manfaatkan selain daripada langkah-langkah dan inisiatif Kerajaan Persekutuan. Ada keistimewaan Kerajaan Negeri Bawah Pakatan Harapan ini kerana lebih menyantuni rakyat, lebih mesra rakyat, dan beberapa program yang kita akan dengar sendiri daripada rakan-rakan kita tentang apa langkah-langkah mereka yang dapat menyentuh langsung rakyat, kelompok-kelompok kecil dan besar yang sering kali dipinggirkan. Jadi kita pada hari ini dapat penghormatan rakan-rakan saya, Saudara Amiruddin, Menteri Besar Selangor, kemudian Saudara Chow, Ketua Menteri Pulau Pinang, dan Saudara Aminuddin, Ketua Menteri Besar Negeri Sembilan. Ini bagi saya saudara-saudara semua. Dan Selangor umpamanya, tentulah kerana keupayaan negeri, dia ada latar belakang negeri-negeri macam Selangor, Pulau Pinang, kerana pengurusan itu dari sejak lama begitu baik, jadi dia ada keupayaan yang lebih. Tetapi keistimewaan bagi saya yang dibuat di Selangor ini ialah kerana ada hal-hal yang difikirkan sukar oleh orang lain, tetapi bazar dan penekanan tentang pekebun dan aspek petani yang akan dikupas oleh beliau nanti. Pulau Pinang yang sering disergah dan diserang oleh musuh-musuh politik, tapi ternyata dalam pakej ini selain daripada wang zakat, yang dilakukan oleh Ketua Menteri Saudara Chow adalah untuk memastikan setiap aspek pemandu taksi, ya, ataupun e-hailing yang majoritinya orang Melayu, ya, program masjid, bantuan surau yang tentunya orang Islam, tetapi tetap diberikan bantuan dan menunjukkan keprihatinan oleh Saudara Ketua Menteri. Saudara Aminuddin, Negeri Sembilan, tentulah saya lebih arif kerana saya di Port Dickson, dan beliau telah dapat menyalurkan, memastikan supaya seluruh bantuan itu sampai bukan saja kepada penjawat awam, orang di barisan, tetapi sampai yang paling terpinggir di kawasan desa dan pedalaman. Jadi saya akan mulakan untuk mendengar daripada Saudara Amiruddin, Menteri Besar Selangor. Sila. Terima kasih Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan Menteri Besar dan Ketua Menteri Pakatan Harapan sekalian. Saya rasa sangat berbesar hati dapat bersama-sama dalam sesi kali ini. Dan sebelum saya mulakan, saya nak ucap juga tahniah kepada Pulau Pinang. Sebab sekali lagi Pulau Pinang dan Selangor diisytiharkan sebagai jago kepada pelaburan. Tahun lepas Selangor catat 17 bilion, Pening 16.9 bilion, less 100 million to be equal as Selangor. Tahniah juga Pulau Pinang dan negeri-negeri lain. Namun begitu, angka pelaburan sebagaimana yang disebut oleh Datuk Seri bukanlah makna bagi kita kalau kita gagal menyantuni rakyat. Justru di negeri Selangor kita ada dua pakej rangsangan yang kita panggil sebagai pakej rangsangan Selangor Prihatin. Bagi pakej pertama, kita kemukakan sekitar 128 juta dengan penumpuan kepada golongan-golongan yang terkesan teruk, khususnya penjaja, mereka-mereka yang berpendapatan rendah, dan memberikan kelebihan kepada peminjam-peminjam hijrah di negeri Selangor, termasuk kepada kelompok dan golongan mahasiswa anak-anak negeri Selangor. Antara program yang mendapat sambutan yang begitu baik ialah sumbangan RM500 insentif khas kepada penjaja-penjaja negeri Selangor, dan kita telah mempunyai data sebanyak 38,000 di kalangan penjaja-penjaja negeri Selangor. Baru-baru ini kita tambah lagi senarai 17,000 di kalangan peniaga-peniaga pasar dan peniaga-peniaga pasar tani yang tak termasuk dalam kelompok tersebut. So dianggarkan lebih kurang 40 juta kita akan kemukakan atau kita akan belanjakan untuk wang tersebut, kerana kelompok inilah antara yang paling terkesan kerana pendapatan mereka adalah berdasarkan daripada pendapatan harian. Selain itu, kita juga sediakan makanan untuk mahasiswa-mahasiswi kita yang tinggal
di universiti-universiti di negeri Selangor, terutamanya UNISEL dan INPENS dan Kolej Universiti Islam Selangor. Dan dalam masa yang sama kita berikan sumbangan RM200 kepada mahasiswa-mahasiswa anak Selangor yang ada di Sabah dan Sarawak. Kerana bagi perkiraan kita yang dalam sekitar kawasan Semenanjung masih boleh akses kepada ibu dan keluarga mereka tidak sebagaimana yang ada di Malaysia Timur ataupun di Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan sekalian, dalam masa yang sama kita juga pastikan pusat-pusat khidmat kita bergerak dan beroperasi. Sebab itu kita tingkatkan, ni bukan peruntukan baru. Selalunya 20,000 saja dibenarkan untuk satu-satu perbelanjaan. Kali ini kita tingkatkan jadi 30,000. Dengan 30,000 tu kita dapat bantu sekitar 600 orang bagi setiap Dewan Undangan Negeri. Maknanya di 56 Dewan Undangan Negeri, kita belanja 30,000 dengan bantu 600 orang lebih kurang bagi setiap kali sesi. Dalam pakej rangsangan kedua juga kita benarkan peruntukan tersebut digunakan. Maknanya purata sekitar 1,200 paling tidak di pusat-pusat Dewan Undangan Negeri berbelanja untuk membantu mereka-mereka yang sukar dan mereka-mereka yang berpendapatan rendah. Datuk Seri dan rakan-rakan sekalian, kita tak lupa juga mereka yang tinggal di PPR dan juga program-program skim semak sewa sebagai contoh. Kita kecualikan cukai atau kecualikan bayaran mereka untuk 1 bulan. Itu akan ditanggung oleh kerajaan negeri dan ditangguhkan pula untuk 2 bulan seterusnya supaya mereka boleh menyimpan duit tersebut atau menggunakan duit tersebut untuk kegunaan seharian mereka. Dalam pakej yang kedua, kita menambah untuk golongan petani. Ada bantuan untuk petani-petani, kita anggarkan sekitar 1,500 hingga 1,800 terutamanya di utara Selangor. Dan juga kita tambah atau percepatkan bantuan-bantuan benih dan juga lain-lain perkara. Di samping kerajaan negeri melakukan yang dipanggil Selangor Agro Market atau Selangor Agro Bazaar. Kita ada dekat 9 lokasi. Bukan apa lokasi ini Datuk Seri, kita nak pastikan bekalan-bekalan makanan yang tersangkut ataupun tidak gagal dipasarkan secara terus melalui pasar-pasar ini. Dan maklum balas sangat baik, kitaran perniagaannya saja sudah 4 juta. 4 juta ini sebenarnya membantu petani untuk menyalurkan barangan-barangan mereka dan juga dalam masa yang sama ia dapat menggerakkan ekonomi dan rakyat dapat bekalan makanan yang mencukupi. Satu program tambahan yang kita buat dalam pakej kedua ialah dana khas menangani COVID-19, iaitu bagaimana kita membuat public testing ataupun community testing. Kita ada 5,000 test kit setakat ini. Saya jangkakan menjelang hari Khamis sebelum Ramadan, kita akan berjaya habiskan test tersebut. Apa yang pastinya, maklum balas sangat baik kerana kita dapat mengenal pasti mereka-mereka yang tidak bersimptom. Daripada catatan kita buat 600 saringan pada kali pertama. Ada 5 kes yang kita dapat kesan, 4 kes adalah tidak bersimptom. Dan 4 kes yang tidak bersimptom ni sebenarnya sangat berbahaya kerana mereka boleh menyebar di peringkat bawah. Sebab itu saya melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Kerajaan Negeri, cuba merangkumi semua pihak, melihat terutamanya mereka yang terkesan, dan dalam masa yang sama kita dapat mendekatkan hubungan kerajaan dalam membantu serta mengurangkan beban-beban kehidupan semasa COVID-19 ini. Kita buat tabung Datuk Seri, alhamdulillah kita dah kumpul hampir 9 juta. Ahli-ahli Dewan Negeri kita potong 30%, Menteri Besar dan Esko Kerajaan Negeri potong 50% daripada gaji kita masing-masing. Dan pejabat-pejabat awam juga memotong peruntukan mereka ataupun gaji mereka 30%, terutama yang jusa dan ke atas. Yang bawah digalakkan menyumbang terpulang kepada keupayaan kita. Jadi kita pun tak nak membebankan terutama pegawai-pegawai rendah. InsyaAllah Kerajaan Negeri akan melihat bagaimana kita tangani hal ini. Yang ketiga, kita juga nak tengok post-COVID. Sebab itu kita perkenalkan e-Bazaar sebagai contoh, kerana melihat ini mungkin cara hidup baru yang boleh dilaksanakan. Sebab itu kita laksanakan e-Bazaar di negeri Selangor dengan kerjasama Grab, Grab dan juga Bungkusit, My Dispatch dan beberapa yang lain. Dan insyaAllah ia akan menjadi satu platform untuk jualan bazar Ramadan secara online atau atas talian yang kita cuba jamin kesihatannya dan kualitinya dan juga dapat memenuhi keperluan masyarakat sekitar. Saya kira itu sedikit rangkuman
pakej rangsangan yang telah dilaksanakan oleh Selangor. Terima kasih. Ucap tahniah Saudara Amir. Ini saya sangat senang dan tahniah kepada tokoh muda ini sebagai Menteri Besar dengan program yang sangat menyeluruh. Ini sesuai dengan dasar kita bahawa pembangunan ekonomi ini tidak diukur dari segi pertumbuhan dan pelaburan, tetapi keupayaan kita membantu dan menyelesaikan masalah rakyat. Ini pakej rancangan pertama. Yang kedua, dan saya cadangkan kepada Menteri Besar supaya dapat kita hebahkan bukan saja di Selangor tapi juga kepada negeri-negeri lain. Ada hal yang disentuh yang saya fikir kalau boleh untuk semua negeri-negeri, khususnya negeri Pakatan Harapan, test kit mungkin kerana dia mengenai kos, tetapi the e-bazar atau online sekadar batalkan tak cukup, tetapi kita bagikan alternatif supaya mereka boleh berniaga dengan kawalan supaya tidak membahayakan kesihatan dan keselamatan. Dan sebab itu e-bazar bagi saya sangat penting. Balik bersoal test kit, malam tadi saya sebut umpamanya Malaysia, Kanada, Australia itu lebih kurang penduduk sama. Tetapi keupayaan menguji dua negara ini jauh lebih tinggi. Jadi angka yang diperolehi tentang yang positif COVID-19 tentu lebih tinggi. Jadi saya bimbang kalau kerajaan terus dengan angka yang ada, kita tidak dapat kenal pasti apakah ini sebenarnya kedudukan kesihatan atau jangkitan COVID-19 atau tidak. Ternyata langkah dan inisiatif yang dibuat oleh kerajaan negeri Selangor dengan usaha tambahan ini mendapat kesan ada kes-kes lain yang tidak terjangkau dalam test kit Kementerian Kesihatan. Baiklah, jadi kita pindah sekarang ke Pulau Pinang. Pulau Pinang, negeri saya, Pulau Pinang, dan saya juga ucap tahniah kerana inisiatif yang dibuat oleh kerajaan negeri Pulau Pinang ini, ya. Dan kalau kita lihat umpamanya tahniah sudah caw kerana hal-hal selain daripada e-hailing, ya, pemandu taksi, masjid, surau, pemandu pelancong, semua ini dulu dah tersisih kerana Pulau Pinang negeri pelancongan, maka Ketua Menteri dia memikirkan semua aspek-aspek ini. Saya ucap terima kasih dan sila Saudara Ketua Menteri. Terima kasih Datuk Seri. Sound dia kurang ni sikit. Pengalaman di Pinang nampaknya maupun sebagai pengalaman di negeri Pulau Pinang, saya nak kongsikan bahawa kita memakai pendekatan 3C, iaitu control, communicate dan contain. Bagi pertamanya control the outbreak, maka kita telah menadakan war room dengan semua agensi-agensi kerajaan termasuk Jabatan Kesihatan Negeri, PDRM, RELA, APM dan BPT, di mana melalui pusat kawalan ini kita dapat merancang untuk seluruh negeri dan mengambil tindakan-tindakan bagi mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Kita sebenarnya mula membatalkan semua perhimpunan besar-besaran sebelum kes pertama dilaporkan di negeri Pulau Pinang. Dan apabila PKP diumumkan pelaksanaannya pada 18 Mac yang lalu, kita telah mobilize 5,000 petugas di pihak berkuasa tempatan bersama-sama dengan agensi lain menjalankan tindakan-tindakan preventif dan juga melaksanakan kerja-kerja disinfection di tempat-tempat awam, dan
tahap pertama PKP kita pun tumpu perhatian untuk mengedarkan PPE seperti face mask, face shield, sanitizers dan peralatan perubatan kepada frontliner. Pada peringkat tahap pertama, saya rasa isu ini adalah amat penting sebab tiba-tiba nampaknya bekalan bahan-bahan ini pun tak ada di pasaran, maka kerajaan negeri buat keputusan kita buat order di negara China sendiri. Kita sebenarnya membelanjakan 10 juta untuk memastikan bahan-bahan ini dapat dibekalkan kepada frontliners, khususnya di hospital-hospital dan jabatan kesihatan serta agensi-agensi penguatkuasaan. Kita bersyukur bahawa masuk ke peringkat tahap kedua, tahap ketiga, isu-isu bekalan ini tidak menjadi isu besar di negeri Pulau Pinang. Melalui tindakan kerajaan negeri dan juga sumbangan-sumbangan dari pihak swasta dan NGO-NGO yang semua disalurkan kepada frontliners yang memerlukan. Dan tahap ketiga pun kita sudah mula mengedarkan face mask kepada rakyat jelata di tempat-tempat awam dan juga door-to-door distribution face mask yang kita mula sudah dapat bekalan itu daripada negara China di mana kita tempah pada peringkat awal tadi. Dan kedua, konsep C adalah communication. Kita merasakan peranan kerajaan negeri di sini, kita tidak bertanggungjawab atas isu-isu public health yang diterajui oleh Jabatan Kesihatan dan juga KKM. Jadi kita rasa kerajaan negeri boleh memainkan peranan komunikasi, mesej kepada orang awam dan rakyat jelata. Dan oleh itu, 2 hari sebelum PKP diumumkan, negeri Pulau Pinang sudah umumkan satu kempen komunikasi yang kita memberikan nama Penang Lawan COVID-19. Dan dengan pengumuman PKP, maka kita merasa prinsip dia adalah transparansi, untuk memberi updates kepada rakyat jelata. Oleh itu, pada tahap 1, tahap kedua, saya mengadakan Facebook Live setiap hari bagi menyampaikan statistik yang kita peroleh dari Jabatan Kesihatan Negeri dan KKM. KKM memberi statistik kebangsaan. Jadi kita dapat statistik negeri dan menghebarkan di kalangan rakyat negeri Pulau Pinang. Di samping itu, kita ada beberapa saluran komunikasi selain dari website, Facebook, Telegram channel, hotline, dan juga kita memasang 150 billboards. Pada tahap pertama, semua billboard sudah naik di seluruh negeri Pulau Pinang dan kita pun menjemput medical doctor untuk buat video informatif dalam pelbagai bahasa, bahasa Malaysia, English, Hokkien, Cantonese, Tamil pun untuk menyedarkan rakyat jelata bagaimana mengamalkan social distancing, bagaimana menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Dan dengan penyampaian maklumat itu, kita rasa rakyat jelata mula sedar tentang wabak COVID-19 ini dan apakah peranan dan tanggungjawab masing-masing. Konsep ketiga adalah contain, mengekang pandemik ini. Dan kita tahu bahawa ia membawa kesan yang buruk kepada banyak pihak dan sebenarnya 1 hari sebelum PKP diumumkan, kita menjadi negeri pertama umumkan pakej insentif 20 juta ringgit.
Dan setelah mengadakan sesi stakeholders, kita merasakan mungkin 20 juta itu pun bukan satu jumlah yang besar, dan akhirnya kita umumkan pakej 75 juta ringgit, dan kita masih mendapati ada pihak-pihak yang tertinggal dalam pakej pertama. Mungkin kita menimbang seterusnya kita akan memasukkan pihak-pihak yang mungkin tercicil dalam pakej pertama untuk dimasukkan kepada pakej yang kedua. Itulah kita rasa tindakan yang pantas dilakukan oleh kerajaan negeri. 3C yang kita lakukan masih berjalanan, dan journey ini masih belum tamat, dan kita akan senantiasa memantau keadaan dan menerima nasihat dari KKM dan JKN negeri melalui mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri. Maka setiap minggu kita harap agensi-agensi persekutuan dengan agensi-agensi negeri dapat mengkongsikan maklumat dan membuat ketetapan-ketetapan dan langkah-langkah untuk meneruskan kerja-kerja di peringkat negeri ini. Sekian, terima kasih pada peringkat ini. Terima kasih, Saudara Chow. Sebenarnya banyak yang perlu disebutkan, tapi kita rumuskan saja pada sesi ini. Dan seperti biasa di Selangor juga kita minta supaya hal ini diedarkan, kerana saya masih yakin rakyat banyak tidak ikuti secara terperinci selain daripada Pulau Pinang. Dua hal yang telah disentuh, iaitu Pulau Pinang telah mendahului pakai rangsangan dan juga persiapan dan komunikasi sebelum diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan. Itu pertama. Keduanya, ada langkah-langkah bantuan diberikan umpamanya bagi pesakit yang positif. Itu ada peruntukan dari kota salah saya RM500, kepada yang korban COVID-19 juga diberi RM1,000, dan yang saya tertarik itu ya termasuklah bukan saja pemandu teksi tapi penarik beca. Ini kerana di Pulau Pinang je yang ada, dan ada juga peruntukan yang disampaikan. Hal-hal ini mungkin dianggap oleh setengah-setengah orang elit bandar yang senang ni, kaya, dia ingat perkara kecil. Tapi bagi keluarga yang terlibat, yang hidupnya itu kayuh tarik beca, menjadi penarik beca, ni ingat filem P. Ramlee penarik beca tu, itu bagi mereka sangat penting. Ya. Kalau nak tahu susah di hidup, tonton filem P. Ramlee penarik beca. Itu macam mana sengsara hidup penarik beca. Yang saya ingat sebab heroin itu nama Azizah filem tu. Baik, terima kasih Chow. Dan saya sangat banggalah kerana pencapaian Pulau Pinang. Dan kalau diikuti oleh rakyat, termasuk orang Melayu dan Islam, mereka lihat bahawa langkah-langkah ini menyantuni semua. Ya, yang susah, yang memerlukan bantuan, itu diterima. Ini berbeza dengan tuamahan yang terus berlaku sekarang tentang kerajaan Pulau Pinang di bawah DAP, Saudara Chow, walaupun kenyataan yang sebenarnya, faktanya itu bercanggah. Baik, kita pindah sekarang ke Negeri Sembilan. Rakan saya seperti mana disebut, ikuti kerana Port Dickson mendapat banyak perhatian. Saya itu minta Menteri Besar Selangor berhati sama, tapi dia kata ini luar daripada skop. Ya. Umpamanya satu hal yang tak disebut, ya, bahawa Negeri Sembilan menyediakan pusat karantin itu awal dan lebih banyak daripada tempat-tempat lain. Yang keduanya soal pertanian yang juga disentuh oleh Selangor, sehingga kan Saudara Menteri Besar Amin menyediakan peruntukan tambahan kepada farmer nak nyalurkan bantuan pemasaran barang-barang pertanian, hasil pertanian ini. Ini juga disentuh di Negeri Sembilan kerana saya anggap ini perkara yang besar. Kita tunggu di 9 jam. Dah dapat balik ya? Okey, dah okey. Okey, dah dapat balik.
Jadi cuma tadi saya rumuskan sedikit yang dilakukan oleh Negeri Sembilan, terutama juga kepada penjawat awam dan orang di barisan depan. Ini Menteri Besar ni sebab dia prihatin sikit orang kerja susah payah dan hadapi risiko, jadi diberikan perhatian selain daripada yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan, tapi ini juga disantuni oleh Saudara Amin dan Kerajaan Negeri Sembilan. Sila, Saudara Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Menteri Besar Selangor, Ketua Menteri Pulau Pinang. Hari ini Negeri Sembilan kita memang agak terkesan kerana mungkin berhampiran dengan Lembah Kelang. Atau ini merupakan satu perhatian yang untuk diberi perhatian. Kita sedia maklum bahawa langkah inisiatif pertama yang kita bagi adalah sejumlah 3 juta kepada penduduk Negeri Sembilan untuk mendapat bekalan makanan. Di 42,000 bakul kita sediakan lebih kurang. Kita serahkan kepada penduduk-penduduk yang terkesan di peringkat awal dengan COVID dan PKP yang pertama. Dan di samping itu juga kita telah menyiapkan kupon berjumlah 5 juta ringgit untuk fasa kedua menjelang Ramadan ini. Kerana kita tahu telah berlangsung 3 PKP fasa ketiga. Jadi mereka amat memerlukan sokongan dan dukungan. Kerana itu kerajaan negeri telah menyediakan 5 juta ringgit lagi untuk kita sampaikan terus kepada masyarakat, dan kali ini kita gunakan kupon dan pengagihannya bergantung kepada ketua isi rumah di suatu DUN. Contohnya di DUN Sikamat kita dapat 150,000 kupon untuk Paroi kerana penduduknya ramai, dia dapat 200,000 kupon, dan kita bergantung ada yang dapat 100,000 minimum jadi setiap DUN. Jadi ini yang kita bagi, dan insya-Allah ini akan membantu golongan yang betul-betul menghadapi masalah. Dan alhamdulillah kita juga telah mengumumkan bantuan-bantuan seterusnya, iaitu bantuan RM3,000, 3 juta ringgit, iaitu kepada peniaga-peniaga yang kita sasarkan kepada yang berdaftar dengan PBT untuk memudahkan kita menyampaikan sumbangan tersebut, dan sumbangan sedang berjalan, dan PBT sedang menyampaikan sumbangan-sumbangan tersebut, dan mereka yang berdaftar insya-Allah akan kita bantu. Begitu juga dengan sejumlah 1 juta ringgit bantuan keperluan petugas COVID kita tidak lupa kepada mereka. Dan kita juga memberi bantuan kepada e-hailing kita. Kita telah sampaikan pemandu teksi, Grab, MyCar dan beberapa lagi yang kita dapat daripada pengesahan daripada APAD, dan kita telah bayar ke akaun masing-masing. Ini yang kita telah lakukan. Di samping itu juga kita juga membantu kita memastikan bahawa bayaran kepada perumahan mesra rakyat atau perumahan kerajaan negeri untuk PPR kita tangguhkan untuk 2 bulan, dan insya-Allah akan kita sambung, dan ini akan kita bincangkan dalam mesyuarat akan datang. Kamping itu juga kita juga telah bersedia memberikan sumbangan kepada pesakit confirm positif COVID kepada keluarga mereka sebanyak RM500, dan kepada mereka yang meninggal juga kita akan sumbang RM1,000. Ini menerusi Kementerian Kesihatan, dan kita akan berikan kepada mereka, kepada keluarga yang tersebut di atas. Kerajaan negeri juga bukan memastikan bahawa ada kita juga memberikan bantuan kepada peniaga-peniaga pasar tani sebanyak RM300, 400 peserta telah kita kenal pasti untuk kita berikan sumbangan tersebut. Dan juga kita juga telah memberikan RM100,000 kepada FAMA sebagai modal pusingan bagi aktiviti pembelian hasil pengeluaran ladang. Ini kita beri adalah untuk memastikan bahawa tidak ada permasalahan di pihak pengeluar. Tapi di Negeri Sembilan ini agak baik kerana masalah tersebut tidaklah merupakan satu isu kritikal,
tetapi hanya beberapa aspek. Contohnya penanam tebu menghadapi masalah, penternak burung puyuh juga telah kita selesaikan, dan alhamdulillah kita bantu mereka bukan saja dari segi pemasaran, kami juga akan memastikan bahawa Fama mampu membantu mereka untuk menguruskan urusan ini. 50% juga disediakan oleh Fama daripada Seratus Ribu untuk melaksanakan program-program yang memberi manfaat kepada pengguna dan pembeli. Jadi itu yang kita lakukan. Kita juga telah mengumumkan bantuan RM1,000 kepada 3,938 perkhidmatan awam di Negeri Sembilan. Ini untuk membantu dalam masa COVID ini, dan juga kita membantu mereka, memberikan mereka RM500 untuk sumbangan Hari Raya, yang kita maklum bahawa sumbangan ini bertujuan untuk memastikan bahawa ekonomi di Negeri Sembilan ini terus berdaya saing. Kita juga telah menyiapkan, kerajaan negeri telah menyiapkan bersama dengan pihak JKR Negeri Sembilan untuk melaksanakan program maris yang berjumlah 2.69 juta untuk kita habis the PKP. Kita akan terus buat program membantu kontraktor-kontraktor G1 dan G2. Kita akan adakan undian kepada G1, projek-projek G1, untuk kita pastikan bahawa projek-projek ini dapat disegerakan. Jadi kita ada 1,108 projek yang telah kita kenal pasti untuk dibuat sebut harga undian di bawah Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri Sembilan. Jadi selesai saja PKP ini, pejabat-pejabat ini mampu menyediakan program-program untuk membangunkan lagi kontraktor-kontraktor kita supaya ekonomi Negeri Sembilan ini dapat kita teruskan. Kita juga di bawah tabung tons, pada tahun ini kita belum sempat lagi mengagihkan. Kita telah menyediakan 5 juta grant kepada tabung usahawan Negeri Sembilan, maksimum RM3,000, dan ini juga akan kita serahkan sebaik saja PKP kita tamat pada kali ini. Dan ini tujuannya adalah untuk memudahkan peniaga-peniaga kecil meneruskan usaha mereka dengan bantuan modal ini. Dan kita juga telah bersetuju menambah lagi 1 juta, bermakna ada 6 juta ringgit telah disediakan untuk memastikan peniaga-peniaga ini dapat meneruskan perniagaan habis saja PKP ini di Negeri Sembilan, insya-Allah. Terima kasih Saudara Amin. Itu tentang ruang lingkup yang dilakukan di Negeri Sembilan. Tapi saya cadangkan untuk ketiga negeri ini umpamanya harus ada online, hebahkan umpamanya saya nak order burung apa tadi? Puyuh. Ya. Kemudian saya tahu juga dinilai ada kelapa muda dan juga ayam kampung. Ya. Di Bagan Pinang ada juga kelapa muda. Jadi kalau ada online itu kita boleh order. Jadi saya ingat di Selangor, Pulau Pinang itu akan membantu supaya dapat kita tingkatkan. Tapi yang disebut tadi tentang e-bazar, dan saya nak balik kepada Menteri Besar Selangor tentang ini kita dalam beberapa hari lagi Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair sampai. Jadi tentunya bagi umat Islam, dan selalunya kita, kalau saya pengalaman di Pulau Pinang, bila buka puasa tu rakan-rakan buka Islam pun dia bersama. Kali ini tak dapatlah. Tetapi saya nak tanya juga satu tentang langkah sama ada e-bazar dan pembayaran balik. Malam tadi dalam 2 malam sudah di Facebook Live saya sebut Majlis Perbandaran Subang Jaya itu 2-3 tempat dia dah mula bayar balik cengkeram atau deposit. Kerana orang dah bayar, kemudian gerai tak boleh buka, memang patut bayar balik. Jadi saya ucap tahniah kepada Majlis Perbandaran di Selangor yang telah bayar balik, dan saya cadangkan kena bayar balik sebab orang tu dah berniaga, dia dah bayar. Orang Pulau Pinang kita cengkeram lah, cengkeram. Orang Selangor kita deposit. Dibayar balik. Tetapi satu ialah tentang e-bazar dan langkah-langkah untuk Ramadan, dan keduanya seperti mana yang disebut juga oleh Saudara Chow ialah bagaimana kita nak fahamkan kepada rakyat supaya
hormati peraturan dan jaga kesihatan dan keselamatan masuk PKP. Ini saya minta komen daripada saudara Amir dulu. Ya, terima kasih. Rakan-rakan sekalian, e-bazar kita wujudkan kerana kesan daripada PKP. Justru kita telah mengarahkan sebaik kita batalkan bazar Ramadan untuk mana-mana pihak berkuasa tempatan yang telah mengambil deposit ataupun cengkeram itu untuk memulangkan balik semua wang-wang deposit itu, dan saya rasa sekarang prosesnya telah berjalan kepada semua yang telah membayar deposit di negeri Selangor. Yang kedua, kita dapat laksanakan e-bazar ini kerana kita mempunyai jaringan e-hailing yang agak baik. Ramai orang memberikan komen kenapa kita deal dengan Grab sahaja. Tapi kali ini kita dah buat dua platform. Satu platform Grab dan satu platform lagi kita namakan platform Selangor, di mana di situ ada 4 pengendali. Pengendali itu adalah pengendali-pengendali lokal. Dan dalam masa yang sama kita juga sedang menjemput mana-mana pengendali makanan yang lain untuk datang dan mampu untuk kita panjangkan dan besarkan lagi jaringan ini. Kita suka ataupun tidak, sebenarnya di komuniti kita, sama ada di Facebook atau WhatsApp ataupun jaringan sosial yang lain, mereka sudah mula menjual secara sendirian ataupun organised by the community. Cuma pihak majlis tempatan kena bertanggungjawab untuk pastikan bekalan makanan itu ataupun kualiti makanan daripada segi kesihatan dan penghasilannya itu dapat dikawal. Justru kerajaan negeri akan cuba meneliti operasi-operasi daripada rumah ini, bukan untuk mengekang, tapi bagi saya adalah untuk memastikan kualiti dan standard itu dapat kita jaga, elakkan keracunan makanan dan perkara-perkara yang tidak kita ingini. Jadi dengan e-bazar saja sebenarnya Datuk Seri kesannya sangat besar, kerana pada ketika ini kita hanya dapat membantu sekitar 10%, 20% daripada penjaja yang sepatutnya berniaga. Dan kalau kita tak benarkan yang lain beroperasi, ini akan menganiaya kerana biasanya Ramadan mereka dapat hasil dan juga tambahan pendapatan untuk berniaga dan sebagainya. Kedua, selepas ini sebaik minggu pertama Ramadan, kerajaan negeri juga akan buat satu lagi e-bazar, tapi kali ini e-expo raya. Kita tengah deal sebab pengendali pakaian, songkok, sampin, kuih raya, bahulu, dodol yang mungkin Datuk Seri minat, kita akan pasarkan juga melalui online dengan dealnya ataupun urusnya hanya dalam peringkat akhir. Sebab angka yang ada di negeri Selangor saja tahun lepas Datuk Seri, bazar Ramadan dan bazar raya atau expo raya ini 16,445 peniaga. Kalau kita tidak membantu mereka, cuba adaptasikan mereka dengan perniagaan online ini, kebimbangan kita dia akan mengurangkan pendapatan mereka dan sebenarnya menyebabkan jaringan dan kegiatan ekonomi merudum teruk, apatah lagi selepas COVID dan semasa COVID-19 ini. Jadi itu sikit sebanyak yang kita laksanakan di negeri Selangor. Di samping arahan kita sangat jelas, mulai minggu ini sebenarnya kita sudah hampir 80% masjid-masjid di negeri Selangor kita disinfect atau nyakuman. Itu persediaan kita jika kes itu ataupun MCO ditarik balik atau PK, pergerakan kawalan pergerakan PKP ini ditarik balik, maknanya masjid agak selesa ataupun tidak boleh digunakan dengan tanpa was-was elak penyakit COVID dan sebagainya. Cuma pengalaman Pulau Pinang agak menarik. Mereka berjaya communicate awal. Di Selangor kita bernasib baik kerana kita ada Yang Berhormat Datuk Seri Zulkifli, Dr. Zulkifli, mantan Menteri Kesihatan. Mungkin kita boleh exchange daripada masa ke semasa pendekatan-pendekatan Pulau Pinang baik, Negeri Sembilan baik dan Selangor baik, supaya kita boleh wujudkan kolaborasi kaedah-kaedah yang berkesan menangani COVID. Bagaimana saya lihat di Pulau Pinang tumpuannya komunikasi awal kerana dia melibatkan partisipasi rakyat yang sangat bagus dan hasilnya beberapa hari di Pulau Pinang mencatatkan kosong kes. Tahniah, Chow. Di Selangor buta akhir ini kita mengambil pendekatan agak agresif. Kita pergi ke kawasan itu berbanding kita menunggu kes dan kita mencari kontak mereka. Sebab itu kita buat community testing itu.
InsyaAllah kalau rapid test yang dibenarkan itu boleh berguna ataupun boleh digunakan as advised by Kementerian Kesihatan, kita boleh lebih ramai ataupun menguji lebih ramai termasuk mereka yang asymptomatic. Kerana faktanya di Selangor, Datuk Seri, 34% daripada mereka yang dijangkiti adalah asymptomatic ataupun mereka yang tidak bergejala. Dan ini sangat berbahaya kerana mereka menjadi ejen yang membawa wabak ini di persekitaran dan juga di publik. Pihak Selangor Task Force juga menyediakan garis panduan sebenarnya. Kita rangkakan garis-garis panduan bagaimana pasar ingin beroperasi, bagaimana kedai ingin beroperasi. Selepas ini kalau kilang nak beroperasi, bagaimana dengan mengekalkan jarak sosial dan sebagainya. Saya rasa kalau kita boleh share standard ini, kita boleh memastikan bila kita nak buka kilang nanti ataupun nak benarkan certain operasi yang crucial dapat berjalan walaupun dalam PKP yang tidak sebegitu ketat. Terima kasih, Hazri. Terima kasih. Satu pandangan agak ke depan itu yang sudah Amir sebut, itu patut diberi perhatian, yang saya rasa kurang diberi perhatian peringkat persekutuan, iaitu perancangan masa depan. Sebaik selesai PKP, apa yang harus dilakukan, program ekonomi dan bagaimana untuk digerakkan semula. Ya, sila Saudara Chow. Saya rasa di Pulau Pinang kita tahu bahawa life public health, economic health, itulah isu yang sekarang kita cuba merancang bagaimana kita dapat mengurangkan impak COVID-19 kepada sosial ekonomi negeri Pulau Pinang dan juga negara Malaysia. Jadi kita telah melihat dan mengeluarkan satu kaedah untuk melihat bagaimana kita boleh gubah strategi the next normal atau new normal strategi untuk membawa kita ke hadapan setelah PKP tarik balik. Jadi kita perlu menadakan strategi ekonomi bagi memberi keyakinan kepada rakyat jelata bahawa kepentingan mereka terjamin. Kita tahu bahawa negeri Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang amat bergantung kepada sektor pembuatan, sektor perkhidmatan dan juga sektor pertanian dan bekalan makanan. Jadi tadi Menteri Besar Selangor telah mengkongsikan berita yang baik dari segi pelaburan asing yang diperolehi oleh Selangor dan negeri Pulau Pinang. Negeri Selangor tempat pertama, negeri Selangor tempat kedua, FDI bagi tahun 2019. Jadi kita tahu bahawa FDI ini perlu diterjemahkan kepada peluang-peluang pekerjaan. Jadi kita tahu bahawa di negeri Pulau Pinang hasil daripada FDI dan domestic investment yang masuk ke negeri Pulau Pinang, kita boleh angkakan bahawa sehingga 15,000 peluang pekerjaan boleh disediakan apabila investment ini dilaksanakan. Bilangan kerja ini amat penting sebab di Pulau Pinang pun sudah ada berita bahawa 2 buah kilang pembuatan garment sudah umumkan mereka akan tutup, dan kemungkinan negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perak pun akan hilang bilangan pekerjaan sehingga 2-3 ribu peluang pekerjaan akan hilang ekoran berita bahawa kilang-kilang ini akan tutup. Tetapi dengan FDI dan DDI yang masuk, kita berharap ianya dapat direalize dan 13,000 atau 15,000 peluang pekerjaan akan wujud supaya dapat mengisi apa yang kita hilang. Kita tak tahu bahawa
berapa kilang akan buat keputusan untuk downscale ataupun henti operasinya. Tetapi kita perlu buat persiapan supaya investment ini dapat kita cepat realize dengan memberi kebenaran mereka mula menjalankan earthwork dan kerja-kerja pembinaan, sebab ianya memerlukan satu masa, mungkin 1 tahun hingga 18 bulan sebelum investment itu dapat kita lihat kilang siap didirikan dan operasi mula. Jadi kita berharap dengan perancangan yang rapi kita boleh memastikan peluang-peluang pekerjaan dapat wujud untuk mengisi apa pekerjaan yang hilang akibat daripada impak COVID-19 kepada industri kita. Kita tahu bahawa SME merupakan sektor yang amat penting dan juga sektor terkesan dengan buruknya akibat daripada COVID-19, dan kita pun perlu buat perancangan untuk memastikan sektor SME dapat menjadi dapat dikukuhkan dan juga dapat kita melihat bagaimana kita melihat sektor-sektor yang baru di negeri Pulau Pinang. Kita tahu kita perlu lihat peluang untuk mendigitalize ekonomi kita, dan kita pun baru-baru ini kebetulan kita telah menubuhkan Digital Penang sebagai satu agensi negeri yang baru untuk memangkin peralihan ekonomi negeri Pulau Pinang ke arah digital. Jadi dengan cadangan-cadangan untuk mempercepatkan proses pendigitalan, dan juga kita cadang pun tubuh satu digital free trade zone yang pertama di negeri Pulau Pinang untuk melihat bagaimana kita dapat meneroka satu bidang yang baru. Dan ada sektor yang kita akan terus perlu memberi perhatian adalah sektor peralatan perubatan, medical devices, yang buat beberapa tahun kebelakangan ini di negeri Pulau Pinang memang dapat perhatian industri medical devices, dan ini perlu dimajukan lagi. Tambahan pula dengan COVID-19 mengwujud peluang bagaimana medical devices di negeri Pulau Pinang juga dapat memberi perhatian dari segi membekalkan peralatan-peralatan atau perubatan-perubatan yang diperlukan untuk keadaan seperti pandemik COVID-19 ini. Ini saya rasa akan menjadi satu sektor yang penting yang boleh kita majukan di negeri Pulau Pinang, negeri Selangor, negeri Sembilan pun. Dan sektor E&E memang selama ini menjadi sektor yang kukuh di negeri Pulau Pinang. Kita haruslah beralih juga daripada sektor electronics consumer kepada sektor aplikasi industri seperti IR 4.0, sistem telekomunikasi dan lain-lain. Di negeri Pulau Pinang, sektor yang keempat adalah global share services. Beberapa tahun ini kita pun melihat satu peluang yang bagus macam mana kita dapat diversify daripada E&E saja, tetapi dengan menggunakan foundation yang begitu kukuh dalam E&E untuk lihat bidang-bidang yang baru termasuk global share services yang mula kita dapat menarik banyak syarikat. 60 syarikat telah masuk dan mencipta 12,000 peluang pekerjaan dalam bidang kewangan, pengurusan rantaian bekalan, perdagangan, analitik, R&D, logistik dan sebagainya. Kelima, kita nak juga menubuhkan satu task force
ekonomi new normal setelah PKP, kita perlu melihat apakah pembaruan yang kita perlu lakukan. Jadi Datuk Seri dan rakan-rakan, itulah sedikit sebanyak thinking that we need to put in now. We do not know bila PKP akan tamat. Saya rasa dan ramai penanalisa ekonomi dan perubatan kata PKP tidak akan tamat begitu saja. Mungkin kali ini dilepaskan, tetapi perlu diperkenalkan semula dari semasa ke semasa. Jadi maybe we have to face a situation PKP will be imposed from time to time, and we have to start thinking about what to do until a vaccine is found. The possibility of PKP will be imposed from time to time, and we have to make the necessary preparation and adjustment. Thank you. Terima kasih. Tentunya kita terpaksa ikhtiar dan doakan sebaiknya. Tetapi yang satu perkara yang disentuh Saudara Chow ialah yang disebut new normal. Ini kadang-kadang jadi slogan. Tapi new normal ini harus pesatkan digitalization. Maka macam digital Penang itu saya ingat sangat sesuai. Kerana kalau kita kata new normal, kita kena pesatkan sesuatu yang harus di-normalize. Termasuklah digital, teknologi, ekonomi, education. Sila Saudara Amin. Ya, terima kasih Datuk Seri. Alhamdulillah kita lihat bahawa beberapa hari ini Negeri Sembilan menunjukkan kesan positif memerangi COVID ini. Malam 3 sebelumnya kosong, dan kita hanya ada 2 daerah saja yang mana pesakit masih berada di wad, iaitu di daerah Jepul seorang dan selebihnya daerah Seremban ada 113. Jadi daerah lain telah tiada pesakit, dan ini menunjukkan kepada kita bahawa PKP kita berjalan dengan baik, dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak keselamatan yang setiap hari memastikan bahawa PKP kita telah dipatuhi, dan kita yakin 99%, dan di peringkat awal lagi daripada awal lagi kita telah mencapai sasaran 95% ke atas pematuhan terhadap PKP ini. Dan alhamdulillah juga dalam tempoh ini juga kita telah bangunkan digital at Negeri Sembilan, dan insya-Allah kita akan lancarkan sebelum Ramadan ini ataupun ketika hari pertama Ramadan. Di samping di dalam itu kita ada juga e-gerai yang mana akan membantu peniaga kita di awal Ramadan ini, insya-Allah, bukan saja daripada segi yang seperti saudara Amir katakan tadi untuk jual-jualah, tetapi juga semua jualan, dan kita juga akan bantu industri, dan seterusnya kita akan gunakan e-gerai ini untuk bangunkan industri-industri IKS kita pada masa akan datang untuk promotkan mereka dan apakah barangan-barangan mereka, dan kita akan pastikan dia lebih baik daripada yang ada di pasaran sekarang, iaitu yang mereka buat sendiri. Dan kita nak lihat bahawa ini dapat membantu peniaga-peniaga kita selepas ini. Itu yang lebih penting bagi kita, dan kita lihat bahawa dengan adanya PKP ini juga masyarakat Negeri Sembilan ini telah bijak menggunakan online untuk mereka berniaga dan juga membeli barangan-barangan daripada pihak-pihak tertentu. Dan tadi saya juga katakan tentang bantuan, dan alhamdulillah kita bukan saja bantuan yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri, tetapi juga di peringkat DON. Kita telah pindahkan P56, itu peruntukan kerja kecil, di peringkat DON sebanyak 50,000 untuk permasalahan rakyat. Ini menjadikan sedia ada 140,000 campur dengan 50,000 ada 190,000 yang boleh dibelanjakan bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat setempat untuk mereka belanjakan dalam tahun ini, insya-Allah. Jadi ini akan membantu golongan-golongan yang tak dapat, yang tersasar, dan juga golongan-golongan yang amat memerlukan untuk mendapat bantuan di pusat-pusat khidmat. Dan ini akan kita pastikan bahawa ia dapat dilakukan. Dan di samping itu juga tadi saya katakan, saya rasa selepas ini kita telah pastikan bukan saja di peringkat Maris, di peringkat JPS juga, Jabatan Parit Saliair, ada kerja-kerja kecil yang akan kita anugerahkan sebaik saja PKP ini selesai. Saya telah arahkan pegawai-pegawai untuk menyiapkan kerja-kerja ataupun untuk diundi segera
habis saja PKP, kita akan pastikan benda ini dijalankan, dan kita juga sedang memikirkan jika PKP ini disambung, kita lihat bagaimana boleh dibuat undian secara online kepada kontraktor-kontraktor untuk memastikan bahawa sehabis tamat saja mereka boleh menjalankan kerja-kerja mereka. Dan kita juga telah selesai sanitasi kepada semua masjid. Awal lagi kita telah selesai, dan 290 masjid telah kita selesaikan dan kita telah buat, dan Alhamdulillah. Dan kita nak juga pastikan bahawa tahun ini negeri mampu memastikan keselamatan mereka yang datang ke masjid kalau masjid dibuka dalam tempoh yang telah akan dimaklumkan. Kita juga Ya, ya boleh. Di peringkat negeri juga kita sedang ingin memastikan bahawa pertanian diberikan keutamaan, kerana kita sedia maklum bahawa import pertanian terlalu tinggi untuk negara, dan ini merupakan satu potensi yang besar, dan usaha ini juga sedang dijalankan oleh Jabatan Pertanian dan agensi-agensi yang berkaitan untuk sehabis saja PKP ini ataupun sedang berlangsung ini pun pertanian boleh dilaksanakan, tetapi kita akan memikirkan bagaimana dalam tempoh selepas saja PKP ini kita boleh rangsang tanaman-tanaman pertanian yang boleh mengeluarkan hasil dengan segera untuk kita pasarkan seperti sayuran dan barangan-barangan makanan yang lain. Terima kasih. Malangnya masa tak mengizinkan, tapi khalayak nampak menunjukkan minat, dan bukan saja khusus kepada Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, tapi juga yang lain, memenuhi maksud saya untuk memperkenalkan bukan saja tokoh-tokoh yang hebat ini, tetapi tentang kerja dan amal mereka di negeri masing-masing yang patut diketahui. Yang saya kata, yang bagi saya selain daripada fikiran ke depan seperti digitalization dan sebagainya, yang menarik ialah bagaimana pimpinan negeri, Saudara Amir, Saudara Chow dan Saudara Amin, dia dapat kenal pasti tiap sektor sekecil mungkin, supaya nampak jangan ada kelompok susah masyarakat pendapatan rendah itu merasa diri mereka terpinggir. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri tentu harus memikirkan bagaimana ekonomi itu dapat disemarakkan semula. Dan ini juga sedang difikirkan dan dirancang oleh pimpinan negeri masing-masing. Jadi saya bagi pihak semua yang penonton ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Ini satu permulaan yang baik. Saya tidak jangka sambutan baik begitu, dan rupanya orang mau ikuti perkembangan sebenarnya, kerana kadang-kadang media rasmi ini tidak mungkin dapat memberikan liputan sepenuhnya dan seadilnya. Terima kasih. Saudara, selamat menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.